Baik, bagaimana kita hendak melukis pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi sesatu pepejal dalam satu rajah dengan cara yang mudah? Dan bagaimana kita melukis pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi sesatu pepejal yang mempunyai saiz yang besar? Jom kita saksikan. Baik, kita lihat soalan di dalam buku teks iaitu praktis kendiri 7 di mana diberikan sebuah prisma tegak. Kita diminta melukis dengan skala penuh, pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi prisma itu dalam satu rajah. Jadi sebelum kita melukiskan pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi bagi prisma tersebut, kita lakarkan dahulu apakah pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi yang kita akan perolehi supaya memudahkan kita melukis di dalam satu rajah nanti ya. Baik, apabila kita sudah melakar pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi yang kita akan perolehi, kita lukiskan paksi menegak dan paksi mengufuk di mana kita akan membahagikan rajah ini kepada 4 sukuan. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Pada sukuan pertama, kita bina sudut 45 darjah dari paksi X. Okey, kemudian pada sukuan kedua, kita lukiskan pelan menggunakan saiz penuh. Okey, pada sukuan kedua kita lukiskan pelan yang kita telah lakarkan tadi menggunakan saiz penuh. Okay, bagi garisan yang tidak kelihatan, diingatkan sekali lagi, kita lukis dengan garisan putus-putus. Selepas melukis pelan, kita labelkan bucu-bucu pelan tersebut. Seperti yang telah saya beritahu sebelum ini, apabila melabel, kita labelkan dengan yang terletak di atas, kemudian diikuti oleh bucu di bahagian bawah. Setelah itu, kita lakarkan satu garisan halus pada setiap garisan-garisan pelan menuju ke sukuan ketiga. Okey, kita sambungkan setiap sisi-sisi pada pelan tadi sambung ke sukuan ketiga. Kemudian pada sukuan ketiga tadi kita boleh terus lukis dongakkan depannya dengan menggunakan panduan garisan unjuran halus yang kita lukis tadi. Okey, kita boleh rujuk lakaran pelan dongakkan depan tadi untuk melukiskan dongakkan depannya menggunakan skala penuh. Kemudian kita unjurkan pula satu garisan halus daripada dongakkan sisi ke sukuan keempat. Begitu juga dengan garisan unjuran daripada sukuan kedua di mana kita melukis pelan tadi, kita unjurkan ke sukuan 1. Kemudian kita pantulkan pada garisan pada sudut 45 darjah tadi. Unjurkan ke sukuan keempat. Okey, apabila kita telah mengunjurkan garisan-garisan halus daripada sukuan kedua dan sukuan ketiga tadi, maka kita lukiskan dongakkan sisinya menggunakan panduan daripada garisan-garisan unjuran tadi. Okey, kita lukiskan juga satu garisan unjuran untuk bucu yang ini ya, pada sukuan ketiga tadi masuk ke sukuan keempat. Kemudian kita buat garisan putus-putus kerana daripada dongakkan sisi kita tidak nampak bahagian ini. Okey, maka siaplah pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi dalam satu rajah. Akhir sekali kita labelkan bucu-bucu bagi setiap pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi.
berdasarkan kepada label yang terdapat pada gambar rajah prisma. Baik, sekarang kita pergi kepada soalan kedua, di mana soalan praktis, dalam soalan praktis kendiri 10 ini kita diberi skala 1:10, di mana gambar rajah sebenar saiznya adalah besar. Jadi untuk melukis kita boleh kecilkan saiz dengan menggunakan skala yang diberikan. Di sini kita menggunakan skala 1:10, maka kita kena bahagikan setiap sisi-sisi yang diberi dengan 10. Okey, apabila kita telah bahagi dengan 10, kita tandakan dalam gambar rajah pepejal yang diberikan. Seterusnya, kita lakarkan terlebih dahulu apakah pelan yang kita akan perolehi, iaitu pandangan daripada atas. Kemudian kita akan lukiskan dongakkan depan, iaitu daripada arah X, dan juga dongakkan sisi daripada arah pandangan Y. Baik, seperti tadi kita bina garisan menegak ataupun paksi Y dan garisan mengufuk iaitu paksi X untuk membahagikan kepada 4 sukuan. Okey, jadi seperti tadi, sukuan kedua adalah tempat di mana kita melukiskan pelan. Sukuan ketiga adalah untuk melukis dongakkan depan, dan sukuan keempat untuk melukis dongakkan sisi. Jadi kita lukiskan dahulu pelan pada sukuan kedua menggunakan skala penuh. Kita perlu mengukur sisi-sisi bagi pelan, dongakkan depan, dongakkan sisi dengan tepat. Baik, apabila kita telah menyiapkan pelan, kita unjurkan sisi-sisi yang telah kita lukis tadi ke sukuan kedua menggunakan garisan halus. Tujuan unjuran garisan halus ini adalah untuk memudahkan kita melukis dongakkan depan tanpa perlu lagi kita mengukur saiznya. Seterusnya kita beza sudut 45 darjah dari paksi X pada sukuan pertama. Tujuannya adalah untuk memantulkan garisan unjuran daripada pelan masuk ke sukuan keempat, bagi memudahkan kita melukis dongakkan sisi. Okey, kemudian kita lukiskan dongakkan depan pada sukuan ketiga menggunakan panduan daripada garisan-garisan unjuran halus yang kita telah bina tadi. Baik, apabila dongakkan depan telah dilukis, kita bina unjuran daripada dongakkan depan yang telah kita lukis tadi, kita unjurkan ke sukuan keempat sebagai panduan untuk kita melukis dongakkan sisi. Jadi kita unjurkan juga daripada sisi-sisi pelan tadi ke sukuan pertama, kemudian kita pantulkan ke sukuan keempat pada sudut 45 darjah.
Baik, bila kita sudah memperolehi garisan-garisan unjuran ini, maka kita boleh melukis, dongakkan sisinya dengan tepat menggunakan panduan lakaran yang kita telah lukis pada awal tadi. Jadi kita tidak perlu lagi mengukur. Kita boleh menggunakan panduan pada garisan unjuran-unjuran halus tadi untuk melukis, dongakkan sisi pada sukuan yang keempat. Baik, so pelan dongakkan hadapan dan dongakkan sisi telah berjaya dilukis. Seterusnya kita labelkan setiap bucu-bucu yang terdapat pada pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi, merujuk kepada pepejal yang diberikan.